Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri tamil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayahnya dapat kita bertemu lagi dalam wadah kuliah online pada hari ini. Jadi sesi kita yang diadakan di masjid sebenarnya adalah pada setiap hari Ahad selepas maghrib di Masjid Ma'ruf, yang mana kuliah ini adalah kuliah yang bertemakan Nida'atul Rahman di Ahli Iman, iaitu seruan-seruan Ar-Rahman kepada golongan-golongan orang yang beriman, yang mana pada asalnya dia adalah kitab yang disusun oleh almarhum Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, dan kitab ini memberi fokus kepada ayat-ayat yang mengandungi seruan Ar-Rahman, yang seperti mana yang kita biasa dengar atau kita biasa tahu bila kita baca Al-Quran, ada ayat yang menyeru seperti ya ayyuhalladzina amanu. Inilah ayat-ayat yang dipilih oleh penulis almarhum Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, memberi fokus kepada ayat-ayat seruan Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Jadi pada sesi kali ini dia adalah sesi ataupun seruan Ar-Rahman yang ke-45. Alhamdulillah kita telah pun membaca seruan-seruan Ar-Rahman yang sebelum ini semenjak setahun lebih sebelum ini. Jadi pada ketika ini kita sampai kepada seruan Ar-Rahman yang ke-45. InsyaAllah saya akan bacakan ayatnya dan insyaAllah kita akan kupas tafsirannya insyaAllah. Tapi sebelum itu kita ingin mengambil kesempatan dalam ruangan ketika ini untuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah kurniakan kita sentiasa keimanan yang teguh, kesabaran yang berterusan dalam kita menghadapi ujian wabak COVID-19 ini, dan khususnya kita doakan jugalah kepada para petugas yang sedang bertugas di barisan hadapan, di kalangan doktor, jururawat dan sebagainya. Mereka-mereka yang berhadapan dengan situasi yang di hadapan itu, kita doakan agar mereka juga dikurniakan kesabaran yang berterusan dan diberikan kesihatan, dielakkan daripada jangkitan, dan mudah-mudahan mereka diberikan keteguhan, ketabahan hati untuk terus berkhidmat untuk kebaikan masyarakat insya-Allah. Amin. Kita juga sama-sama berdoalah kepada Allah Taala agar kita yang sihat ini dikurniakan terus kesihatan yang baik untuk kita dapat terus beramal dan terus kita dapat kembalilah kepada keadaan asal kita, dapat hadir ke masjid, dapat solat berjemaah di masjid, dapat sama-sama kita mempelajari ilmu di masjid dan sebagainya lah. Jadi mudah-mudahan doa kita yang tak putus ini semoga Allah kurniakan kecepatan dalam kabulnya doa kita insya-Allah. Amin rabbal alamin. Baiklah para pendengar sekalian, kembali kita kepada seruan Ar-Rahman. Jadi pada kali ini kita baca seruan Ar-Rahman mengikut susunan ayat Quran yang ke-45, iaitu daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-20. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya
sedangkan kamu mendengar, iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada kamu. Pada ayat ke-21 seterusnya itu, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang kafir dan juga munafik yang berkata kami dengar, padahal mereka tidak mendengar, iaitu tidak mahu menerima dan mematuhi apa yang telah Allah turunkan daripada Al-Quranul Karim. Jadi para pendengar sekalian, ayat ini sekali lagi ditujukan kepada kita, kepada golongan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya pada kita semualah, adakah benar-benar kita ni orang yang beriman kepada Allah atau tidak? Jadi kalau kita lihat kepada kata sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Abbas contohnya, dia pernah berkata bahawa jika kita melalui ayat yang mengandungi seruan seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu, maka kalau kita orang yang beriman, hendaklah kita benar-benar dengar dan juga cuba fahami apa yang disampaikan dalam ayat tersebut. Jadi kali ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyeru orang beriman. Jadi apakah seruannya itu? Iaitu, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa rasulahu. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wala tawallau anhu. Jangan kita berpaling daripadanya. Imam Ibnu Ashur pernah mengatakan bahawa berpaling daripada Nabi bermaksud menderhakai dan mengingkari ajaran dan juga seruannya. Jadi di sini kalau kita lihat ayat ini mengingatkan kita tentang tanggungjawab kita sebagai orang beriman, iaitu hendaklah kita mentaati perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi di sini kita lihat persoalan yang pernah mungkin ada di antara orang bertanya, kalau kita dah beriman, sudah tentu kita taat kepada Allah lah, ya. Jadi jawapannya, adakah semestinya orang yang beriman itu mentaati perintah Allah? Kenapa tuan-tuan jawapannya begitu? Kerana tak semua orang beriman tapi mentaati perintah Allah. Sebab ada yang hanya mengatakan dengan lisan mereka dengan mengatakan saya beriman, ya, bahawa adanya Tuhan, saya beriman adanya malaikat, saya beriman adanya kematian, saya beriman adanya hari kebangkitan contohnya. Tapi dalam kehidupan duniawi ini, adakah benar-benar mereka itu mentaati apa yang telah Allah perintahkan? Jadi para pendengar sekalian, mengaku beriman ini bukan sekadar dengan lisan, ya, tapi perlu dilaksanakan, ya, ditunjukkan, dibuktikan. Jadi nak membuktikan iman kita kepada Allah, hendaklah kita mentaatinya. Dan mentaati Allah pula, apakah perkara asas dan utama? Iaitu kita perlu melaksanakan tuntutan utama, rukun-rukun yang telah ditetapkan ke atas kita. Dan bila kita nak melaksanakan tuntutan utama dan rukun-rukun itu pula, kita kena tahu macam mana nak laksanakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya telah mengutuskan Rasul di kalangan kita, di kalangan manusia ini, untuk menyampaikan dan mengajar kita cara bagaimana kita melaksanakan, ya, tuntutan perintah Allah itu. Maka di sinilah Allah firmankan, ati'ullah wa rasulahu, mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi tanggungjawab manusia, para pendengar sekalian, ialah mentaati Rasul. Dalam ayat lain Allah firmankan, man yuti'ir rasul faqad ata Allah.
siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Jadi itu adalah satu perkara yang jelas dalam hidup kita ini. Kalau kita nak mentaati Allah, kita hendaklah mentaati Rasul yang telah diutuskan kepada kita. Dan untuk kita umat akhir zaman ini, Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Setiap umat sebelum kita ada Rasul dan Nabi masing-masing. Ya, kalau misal ni kita nak katakan dahulu kalau ada manusia yang hidup di zaman Nabi Isa, maka Rasulnya adalah Nabi Isa. Dia kena ikut perutusan Nabi Isa. Kalau dahulu lagi orang yang hidup di zaman Nabi Yusuf contohnya, maka dia kena ikut perutusan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi masing-masing itu ada tanggungjawab masing-masing terhadap Rasul yang telah diutuskan. Jadi hari ini Rasul kita adalah Muhammad SAW, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Yahya dan seterusnya, tapi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW kita telah mengajarkan kita perkara-perkara asas dalam kita mentaati perintah Allah, untuk menjadikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang benar-benar beriman kepadanya. Jadi apakah perkara asas itu? Seperti mana kita maklum bahawa dia adalah rukun Islam kita, ya, mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian kita bersaksi bahawa pertama sekali kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kemudian kita dirikan solat, kita keluarkan zakat, kita berpuasa di bulan Ramadan, dan kita naik haji ke Mekah. So ini rukun Islam yang kita dah pelajari. Seterusnya rukun iman. Itu yang telah disebut dalam hadis, bagaimana malaikat menyerupai manusia bertemu dengan Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW tentang perihal apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu bilakah berlaku hari kiamat. Hadis yang panjang yang pernah kita belajar sebelum ini. Itu menunjukkan bahawa dalam hadis itu menunjukkan rukun Islam, rukun iman yang perlu kita pegang dan kita laksanakan dalam hidup kita di dunia ini. Jadi ini adalah perkara yang Nabi SAW kita telah ajarkan kepada kita. Maka kita sebagai umatnya hendaklah kita berusaha untuk mentaati dan mengikuti segala ajaran Nabi SAW untuk kita mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada para pendengar hadirin sekalian, ini tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita adalah untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Dan jangan kita derhaka dengan apa yang telah dibawakan oleh Nabi kita. Ada di antara para ahli tafsir mengatakan bahawa bila manusia itu derhaka kepada Nabi yang diutuskan, maknanya dia telah juga menderhakai apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan ke atas manusia itu. Jadi kita tidak boleh hari ini mengatakan saya nak beriman kepada Allah, saya nak mentaati dan mendapat cinta Allah, tapi saya tak nak ikut Rasul itu. Saya rasa saya ada keyakinan diri yang saya boleh berdikari untuk mengamalkan tanggungjawab saya sebagai manusia kepada Allah Ta'ala tanpa perlu Nabi Rasul yang diutuskan. Saya faham dah, cukup faham. Para hadirin sekalian, ini adalah suatu pemikiran yang salah, yang amat salah dan tertolak sama sekali. Tak boleh diterima oleh mana-mana pihak pun untuk sesiapa mengatakan saya boleh berdikari dalam melaksanakan tanggungjawab saya sebagai hamba Allah, mendapat redha Allah Ta'ala. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita ada Nabi dan Rasul. Kita kena ikut Nabi dan Rasul untuk kita mendapatkan rahmat dan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi satu perkara lagi pula kita kena ingat, para jemaah sekalian, para pendengar sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala
apabila menciptakan alam ini, Allah ciptakan dengan segala peraturannya yang lengkap dan sempurna. Dan Allah Ta'ala bila mentadbirkan, menetapkan takdirnya pada alam ini, pasti semuanya adalah di bawah sifatnya yang sempurna. Dan Allah tidak melakukan perkara yang sia-sia. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para nabi dan rasul kepada manusia, dia adalah sesuatu perkara yang bukan sia-sia. Tak boleh kita kata kita ada pilihan untuk ikut nabi atau tidak. Tak boleh. Kenapa? Sebab Allah sendiri telah menetapkan, berkali-kali Allah ulang dalam Al-Quran pun, bahawa untuk mendapatkan ataupun melaksanakan ketaatan kepada Allah, hendaklah kita mentaati nabi dan rasul yang diutuskan. Jadi di sini dia adalah suatu ikatan yang perlu kita ambil dan kita kaitkan diri kita ni untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Hendaklah kita mentaati rasul yang diutuskan. Seterusnya para pendengar sekalian, dalam kita mentaati rasul yang diutuskan ini, perkara yang perlu kita perhatikan juga dalam suasana kita hari ini ialah, sekali lagi lah, perkara ini pun bukanlah perkara baru. Dari zaman dahulu lagi telah pun diusahakan oleh para ulama kita dahulu, salafus salih kita dahulu telah berusaha dengan gigih sekali untuk memastikan bahawa apa yang kita lakukan dalam mentaati perintah Allah, dalam mengikuti ajaran Rasulullah, ialah usaha mereka untuk memastikan apa yang kita ikuti itu adalah perkara yang benar, perkara yang asli, bukan tiruan, bukan dibuat-buat. Kalau kita belajar ilmu hadis, kalau kita belajar ilmu mengenali sunnah Nabi SAW, kita akan tahu bahawa ada periwayatan yang sahih, ada periwayatan yang hasan, ada periwayatan yang dhaif, ada periwayatan yang disangkal, yang ditolak dan seterusnya. Jadi kita lihat ini adalah satu perkara yang perlu kita teliti dan ambil tahu jugalah. Maknanya bila kita ni nak ikut Nabi, hendaklah kita pastikan juga apa yang kita ikuti itu benar. Kerana apa? Sebab daripada zaman dulu lagi dah ada orang yang niatnya baik, untuk beramal, untuk melaksanakan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah yang baik, yang soleh, dan dia berusahalah untuk menjadi insan yang baik. Kemudian bila dilaksanakan amalan-amalan yang dirasakan baik itu, bila ditinjau pula kepada hadis-hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi SAW, kelihatannya tidak ada kaitan langsung. Dan kita sedia maklum, para hadirin sekalian, para pendengar sekalian, kita sedia maklum dahulu berlakunya banyak pemalsuan hadis Nabi SAW. Jadi pemalsuan hadis ni berleluasa di zaman dahulu, sampai ada seorang imam hadis, seorang alim, seorang tokoh hadis yang bernama Abdullah bin Mubarak misalnya, dalam zaman beliau mengatakan bahawa sammu rijalakum, namakan, tunjukkan dan namakan orang-orang yang menjadi perawi hadis-hadis yang atau sunnah-sunnah yang kamu amalkan. Kemudian dikatakan juga laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tak ada isnad ni adalah rantaian perawi yang kita kena kenali. Kalau tak ada isnad, maka orang akan cakap apa yang dia nak cakap, suka hati dia lah dia nak cakap apa, kalau tidak ada sandaran kepada orang-orang yang dipercayai menyampaikan hadis Nabi SAW. Jadi zaman itu memang zaman yang begitu banyak pemalsuan hadis. Masing-masing ada hadis dia.
Masing-masing ada kata saya beramal dengan amalan ini kerana saya ada hadis saya sendiri begitu. Tapi bila ditanya, daripada mana awak dapat hadis ni? Daripada mana awak dapat sunnah ni? Maka dia kata itu tak penting. Yang penting benda baik. Macam hari ni pun kita dengar orang cakap benda baik apa salahnya. Tak boleh. Dalam bab agama, dalam bab amalan, ibadah ini, tak boleh kita nak suka hati kata saya nak buat apa yang saya rasa saya suka saya buatlah. Tapi apa yang dia buat itu bercanggah dengan tuntutan agama yang mendasar pun. Contohlah saya nak berikan di sini. Kalau ada orang bangun pagi dalam keadaan dia segar bugar, kemudian dia nak dirikan salat subuh. Jadi kerana dia suka sangat, dia rasa segar pada pagi itu, dia kata oleh kerana saya ni rasa segar dan bahagia pada pagi ini, saya rasa saya nak sembahyang subuh lebih daripada 2 rakaat. Boleh tak para pendengar sekalian? Boleh tak kita benarkan orang itu mengatakan sebab saya segar, saya bahagia hari ini, saya bangun pagi dengan ceria, saya nak bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan solat subuh lebih dari 2 rakaat. Tak kira lah dia nak buat 3 ke 4 ke 5 ke. Tapi sebab dia kata sebab saya nak syukur kepada Allah. Jadi baik tak niat dia tu? Baik, tak nafikan. Kalau kita lihat dari sudut bilangan, lagi banyak tu, kalau ikut kiraan dunia ni baiklah, lagi banyak tu lagi bagus. Tapi boleh tak kita buat? Jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Memang sepakat para ulama daripada dulu sehingga hari ini sampai kiamat pun, tak ada sesiapa mana-mana ulama mengatakan solat subuh itu boleh dibuat kurang daripada 2 rakaat atau lebih daripada 2 rakaat. Tak boleh. Sebab memang itulah ketetapannya, 2 rakaat sahaja. Jadi ini yang kita katakan bahawa tak boleh suka hati kita dalam ibadat kita nak buat walaupun kita kata niat saya baik. Dan sebagainya. Kita boleh berikan contoh yang lain juga dalam perkara-perkara yang menjadi dasar pegangan agama kita. Contoh lagi macam nak masuk bulan Ramadan ni contohnya, ada orang nak kata bahawa nak membuktikan saya ni lebih kuat iman, saya nak puasa terus, maknanya saya tak nak buka. Jadi saya puasa hari ini dan saya teruskan puasa sampai besok, dan saya akan tahan selagi mana saya boleh tahan. Saya tak nak buka langsung. Jadi itu maknanya saya lagi bagus daripada orang lain. Boleh ke tuan-tuan? Nampak gagah lah, tak buka puasa. Tapi Nabi kita, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada azab Allah Ta'ala, Nabi kita, dia bangun sahur dan dia berpuasa seperti mana orang lain berpuasa. Bila buka puasa, dia buka puasa dan dia tidur. Dan itulah sunnah Nabi SAW. Jadi inilah dia pentingnya. Bila kita nak beramal pun, kita kena pastikan kita dapat informasi, maklumat, sunnah atau hadis Nabi itu yang sahih, yang betul. Barulah kita laksanakan. Kalau tak, maaf, kita baik tinggalkan perkara itu. Walaupun dari sudut logik, dari sudut pandangan manusia, pandangan kita rasa okey apa, baik apa. Tak, ini agama Allah, milik Allah, bukan milik kita. Kalau kita nak hias rumah kita dengan hiasan apa, cat rumah dengan cat warna apa, terserah kita, itu adalah rumah kita. Tapi ini adalah hak Allah Ta'ala. Ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kena berikan haknya. Jadi ini adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita hari ini. Cuma persoalan yang lanjut adalah bagaimana kita nak tahu hadis yang kita amalkan itu hadis yang benar atau tidak. Di sini saya sarankan kepada para pendengar, sekali lagi saya ingatkan, supaya kalau kita ni bukanlah orang yang berkeahlian dalam bidang hadis, maka carilah para asatizah, ustaz-ustaz atau ustaz-ustazah yang mahir, yang tahu tentang perihal selok-belok hadis, untuk kita ambil maklumat yang betul. Sebab hari ini dengan teknologi moden, dengan WhatsApp kita, dengan Facebook kita, Instagram dan seterusnya lah, banyak dah kita terima mesej-mesej yang tidak ada pucuk pangkal dia, tidak ada sandaran kepada Nabi SAW yang betul pun. Jadi orang makin banyak berkongsi, share sana share sini. Akhirnya perkara itu sebenarnya tidak benar di sisi
Nabi SAW pun langsung tidak ada kebenaran dia. Jadi kita dapati sampai hari ini masih lagi berleluasa orang berkongsi-kongsi perkara-perkara yang dikatakan amalan sunnah, perbuatan sunnah, Nabi suruh buat begitu begini, tapi sebenarnya tidak. Bila dirujuk pada kitab-kitab hadis, tidak ada langsung hadis-hadis seperti itu. Jadi berhati-hatilah kita. Jadi saya sarankan hari ini, alhamdulillah di Singapura ini dah ada asatizah yang berlatar belakangkan bidang hadis. Dah ada dah. So kita boleh cari. Kalau tak tahu kat mana nak cari, boleh pergi ke masjid, tanya pada asatizah di masjid itu siapakah ustaz yang boleh saya rujuk dalam bab hadis ini. Kalau ustaz di masjid itu mungkin kurang pasti, boleh rujuk kepada Muiz ada latar belakang asatizah yang mempunyai latar belakang hadis, kepakaran dalam bidang hadis. Dah ada dah, alhamdulillah. Kalau 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, mungkin sukar untuk kita dapat lah. Tapi hari ini dah ada, alhamdulillah. Jadi ambillah kesempatan itu untuk kita memperbaikilah pemahaman kita tentang hadis-hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi SAW, insya-Allah. Jadi di sini kita lihat memang ayat ini sebenarnya, ayat ke-20 dari surah Al-Anfal ini memang membicarakan tentang perihal orang musyrik Mekah dan juga orang munafik. Yang bila dikatakan wala tawallau anhu, itu janganlah kamu berpaling dan menderhakai Nabi itu. Memang kita lihat zaman dulu tu terang-terangan lah mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Mereka takkan terima, takkan dengar apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Hari ini ialah tak nafikan ada orang yang masih menolak Nabi SAW, betul. Tapi kita sebut tentang di kalangan kita sendiri, umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW. Bagaimana kita ni boleh dianggap sebagai orang yang tawalla, orang yang mengingkari Nabi? Bagaimana? Di antara fenomena yang kita hadapi hari ini ialah kita apabila kita katanya beramal dengan suatu amalan, kita kata dia adalah daripada Nabi SAW, kita kata itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi persoalannya, iya ke? Adakah betul Nabi suruh kita buat begitu? Contohnya apa yang kita lihat sebelum berlakunya wabak ini, kita pun pernah diuji dengan serangan ataupun ideologi pengganasan macam seperti ISIS. ISIS yang telah kononnya kata berdakwah ataupun berjuang kerana Allah, berjihad fisabilillah kata dia. Kemudian dengan tanpa segan silunya, dengan penuh keyakinan mengatakan bahawa kita adalah tentera Allah. Kita memang dilantik Allah untuk menyelamatkan umat Islam atau umat manusia hari ini. Tapi apa yang mereka buat? Mereka bukan menyelamatkan manusia, tapi mereka mematikan, membunuh manusia. Dan mereka dengan keyakinan penuh mengambil daripada katanya ada hadis, hadis-hadis perang Nabi, bagaimana Nabi mengendalikan tawanan-tawanan perang, katanya ada lagi perkara-perkara yang dikaitkan dengan Nabi SAW, Nabi suruh begitu dalam peperangan, dan banyak lagi lah yang mereka ni sebabkan Nabi SAW. Tapi iya ke? Adakah benar yang mereka dakwakan? Jadi ini adalah sesuatu pendustaan, pengingkaran kepada Nabi SAW. Para pendengar sekalian, kita ni umat Muhammad, Nabi kita adalah Nabi yang penuh dengan rahmah. Allah sifatkan Nabi itu sebagai Rauf, kan? Amat begitu prihatin dan begitu kasih sayang kuat pada umat dia. Jadi adakah Nabi mengajar kita untuk berlaku zalim ke atas orang lain? Adakah Nabi memang suruh kita melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan dasar-dasar agama, akidah kita contohnya? Tidak ada. Yang Nabi suruh ialah kita supaya kuatkan ukhuwah kita sama kita. Nabi suruh kita teguhkan iman kita, teguhkan akidah kita, berakhlak mulia. Itulah dia yang kita buat. Tapi hari ini kita lihat ada orang yang mendakwa pengikut,
Nabi yang paling betul katanya, ataupun paling jujur, paling tepat mengikut sunnah Nabi. Tapi kita lihat akhlak mereka itu tidak menepati sunnah Nabi lah. Dengan contohnya bila tidak bersefahaman dalam hal-hal contohnya perkara khilaf, maka sampai ke tahap bila bertemu tak bersalaman, tak mengucapkan salam, buang muka, kemudian sampai ke tahap jauhkan diri, ataupun ada yang lebih teruk lagi, memusuhi terus. Sebab apa? Hanya kerana beza pendapat yang cabang. Ini sebagai contoh, benda cabang ni ialah seperti inilah, seperti isu baca Al-Quran boleh tak ulang berkali-kali surah yang kita suka, benda-benda kecil tuan-tuan. Jadi adalah sesuatu yang kita lihat hari ini. Ada orang yang mendabik dada mengatakan dialah pengikut Nabi yang tegar, yang betul, tapi ciri-ciri dia tu tidak ada. Jadi kita hendaklah pastikan bila kita kata saya adalah pengikut Nabi Muhammad, pastikan kita utamakan yang dasar-dasarnya. So apakah dasar-dasar yang Nabi ajarkan kepada kita? Ialah mentaati Allah, melaksanakan hak Allah Ta'ala, iaitu mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan apa perkara sekalipun. Kemudian kita berbudi pekerti baik, berakhlak mulia, kemudian kita melaksanakan sesuatu itu dengan adil, dengan penuh ihsan, Jadi ini adalah perkara asas yang memang kita kena mulakan daripada diri kita sendiri, dan mudah-mudahan dengan itu kita dapat sebar kepada orang lain. Jadi perkara-perkara ini yang perlu kita titik beratkan dahulu, bukan perkara-perkara yang di luar jangkauan kita. Hari ini yang kita tahu juga ada masyarakat Islam kita yang masya-Allah semangat dia kuat, baguslah, semangat kuat untuk memperjuangkan sunnah Nabi kata dia, tapi tidak ada ilmu alat untuk membantu dia faham. Contohnya faham hadis secara teks sahaja, tapi tak faham konteksnya, tak faham fiqhul hadis, tak faham fikih hadis itu, bagaimana dilaksanakan fikih hadis itu. Jadi kalau kita baca hadis, memang ada hadis yang sahih pun, darajat dia sahih, tapi macam mana nak faham fikih hadis itu? Sebagai contoh, ada banyak hadis yang boleh kita berikan contoh tentang perlu faham konteks hadis itu, bukan sekadar teksnya sahaja, kan? Sebagai contoh seperti apa yang saya ingat sekarang ini tentang masalah golongan uranium dahulu. Ini dalam hadis Sahih Muslim, telah datang kepada Nabi SAW mengadu tentang mereka ni ada sakit, sesuatu dalam badan mereka ni ada seperti bakteria atau virus, ada mengatakan masalah perut mereka. So Nabi SAW ditanya tentang perubatan atau penawar bagi masalah tu. Jadi dalam hadis itu menyebutkan bahawa Nabi mengiyakan untuk mereka minum daripada air kencing unta. Jadi hadis itu hadis sahih betul. So mereka pun mengambil saranan itu dan alhamdulillah mereka sembuh. Jadi kalau kita baca hadis tu, adakah kita bila sakit terus kita cari air kencing unta untuk kita minum air kencing itu untuk baik mengubati penyakit kita? Tak ada obat lain ke? Kan? Begitu jugalah bila Nabi kata tentang ambillah habbatus sauda sebagai penawar, sebab habbatus sauda tu adalah penawar bagi segala penyakit melainkan mati. Hadis sahih. Tapi adakah dia secara mutlak ni begitu? Sebab apa? Dalam kitab Tibbun Nabawi, Imam Ibn Qayyim misalnya, dan juga seperti Imam Ibn Hajar pun ada sebut masalah seperti ubat-ubat yang ataupun penawar yang disebut oleh Nabi SAW, dia juga perlu diraikan dengan tempat tinggal orang yang mengalami sakit itu. Jadi bukanlah orang kata contohnya habbatus sauda tu memanglah dia tumbuhan yang tumbuh di tanah Arab, dan boleh jugalah kita di sini di negara Asia ni mengambil untuk sebagai penawar, boleh, tak ada masalah. Tetapi bukan itu sahaja penawarnya.
Ya, ada lain penawar yang boleh kita ambil juga untuk kita rawat penyakit kita. Sebab ada orang dia ambil bulat-bulat ya hadis itu, tapi dia tak peduli nasihat doktor. Kata dia tak apa, cukuplah dengan hablum sauda, insya-Allah saya sembuh. Tak boleh. Sebab apa? Itu adalah sesuatu yang di antara banyak penawar yang Nabi SAW sarankan. Kalau kita ada penawar lain pun tak mengapa untuk kita mengambilnya. Jadi ini contoh ya, yang mana kadang kita lihat hadis yang disampaikan, kita ambil secara literal zahir hadis, tapi kita tak faham fikihnya. So banyak hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis. Jadi kita kena faham fikihnya juga. Hari ini saya pernah bertemu ialah orang-orang yang tertentu yang semangat kuat masya-Allah untuk mengamalkan Islam, melaksanakan sunnah Nabi, tapi mereka ni terlebih kuat dari sudu lah ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menyusahkan umat Islam akhirnya. Sebab apa? Sebab jadi celaru ya. Jadi yang saya sarankan di sini adalah kita perlu juga melihat semula apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita ini, dalam mentaati perintah Allah dan perintah Rasul. Dalam skop perintah Rasul itu hendaklah kita pastikan apa yang kita lakukan bertepatan dengan apa yang Nabi sarankan dari sudut dari sudut teksnya dan konteksnya juga. Jangan kita main ambil zahir tapi salah maksud yang disampaikan dalam hadis itu. Baiklah, seterusnya dalam ayat yang 21 Allah firmankan tadi, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang kata kita dengar tapi hakikatnya mereka tak mendengar. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahawa orang ini dimaksudkan golongan Bani Abdiddar ya, yang mana mereka ni pernah berkata bahawa kita ni sebenarnya adalah golongan yang pekak dan bisu. Apa yang Muhammad cakap kita tak dengar dan kita tak nak cakap apa-apa, tak nak komen apa-apa pun. Lantak dia lah, begitu bahasa kita hari ni lah. Terserah dia lah. Kita tak nak masuk campur, kita tak dengar dan kita tak nak buat apa-apa. Jadi Imam Ibn Katsir membawa riwayat itu. Dimasukkan dalam ayat ini orang-orang yang dikatakan begitu adalah mereka. Tapi ada yang tadi tafsir lain mengatakan ayat ini juga terkait dengan golongan munafikun, orang munafik yang mana mereka dengarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, tapi sekadar dengar masuk kanan keluar kiri. Tak ada apa-apa manfaat yang mereka ingin ambil daripada ajaran Nabi SAW. Jadi di sini sekali lagi diingatkan kepada kita supaya kalau kita benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah kita bila dengar seruan Allah, bila kita dengar ajaran Nabi SAW disampaikan kepada kita, kalau kita benar jujur, kita ikut. Sekali lagi saya ingatkan, dalam ayat yang lain Allah ingatkan kepada kita ataupun firman kepada kita, hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama bagi mereka yang tahu dengan mereka yang tak tahu? Jadi bila kita dapat ilmu pengetahuan, maka itu adalah satu kelebihan yang Allah nak beri kepada kita. Jadi bila kita dapat maklumat yang baik, ilmu yang bermanfaat, amalkanlah. Amalkan ikut kemampuan kita. Jangan paksa. Jangan kita copycat yang orang lain buat, kita pun nak ikut cara dia. Tak. Kita ikut kemampuan kita. Kemudian kalau tak mampu, tak mengapa, istighfar kepada Allah Ta'ala. Cuma usaha tu penting. Usaha dan mengaku bahawa ini adalah perintah Allah, kita kena ikut dan kita kena terima seruan itu. Sebab kalau tidak, dikhawatiri kita ni menjadi seperti orang-orang yang munafik atau orang-orang yang memang disebutkan sebagai orang kafir dahululah, yang sebenarnya mereka dengar tapi tak ikut, dan malah lepas tu lebih teruk lagi, mereka ni menjadikan bahan yang mereka dengar itu sebagai bahan ejekan, bahan gurau-gurauan,
bahan untuk memburuk-burukkan lagi Islam dan seterusnya. Jadi kita kalau benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar menjadi umat Muhammad SAW, hendaklah kita patuh dan ikut ya, apa yang telah disampaikan kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, setiap hari kita ni kalau kita dapat ilmu yang baru, kita berhak untuk mengamalkannya. Tapi pastikan ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang benar-benar autentik, yang benar-benar tulen daripada Nabi SAW ya. Dan kemudian bila kita dapat, kita amalkan ikut kemampuan kita. Dan itu adalah rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Berapa ramai orang ya, di luar sana, di tempat lain lah, atau di banyak tempat di dunia ini yang tidak dapat kesempatan untuk mempelajari ilmu yang Masya Allah luas, ilmu Allah yang luas ini. Mereka tak sempat nak ambil tahu. Sebab apa? Sebab tak disampaikan kepada mereka. Jadi kita bila dapat tahu, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dan kita amalkan. Ya, cuma satu-satu saya nasihatkan, bila kita beramal pula, jangan sekali-kali kita rasa sombong dan bungkak ya, dengan rasa riak untuk mengatakan aku adalah orang yang lagi baik daripada orang lain. Ini pun satu masalah juga ni. Bila ada orang telah mendapat kelebihan ilmu, dia rasa dia dah cukup pandai dan dia lebih beruntung daripada orang lain. Mula dia buat perbandingan antara dia dengan orang lain. So ini sesuatu yang dianggap sebagai musibah jugalah ya, kepada diri kita. Allah berikan kita nikmat, tapi kita salah guna nikmat itu dengan kesombongan pula. Jangan. Kita amalkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kongsi dengan orang lain supaya mereka pun dapat rahmat Allah Taala. Bukan untuk kita bermegah-megah, untuk kita kata kita sajalah yang menjadi hamba Allah yang terpilih. Orang lain tu tak layak untuk dapat. Ini pun masalah besar tuan-tuan yang berlaku dalam umat Islam hari ini. Jadi jauhi daripada rasa megah dan bangga dengan cara diri sendiri dan mula untuk menghina cara orang lain. Para pendengar sekalian, Islam ni dibawakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengajar kepada para sahabat, dan para sahabat Nabi ni ramai ya, bukan seorang dua orang, ramai. Ada Abu Bakarnya, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Abdul Rahman ya, ada siapa lagi, Abu Darda, Abu Dhar, dan seterusnya, ramai. Jadi masing-masing para sahabat itu menerima Islam daripada Nabi SAW dan mengamalkan Islam mengikut apa yang mereka faham, dan mereka ada cara masing-masing ya, dalam melaksanakan Islam itu. Dan Nabi SAW tidak mengingkari pun, tak pernah ada perkara yang Nabi tegur, melainkan kalau perkara itu perkara yang salah, yang jelas, bagaimana Nabi akan tegur. Kalau tidak, dia perkara yang biasa. Jadi kita lihat hal ini, perlu kita lapangkan dada kita untuk menerima perbezaan lah. Kalau orang merasakan bahawa dia belajar daripada guru dia cara begini dan bersandarkan kepada amalan salafus soleh yang dinamakan sekian-sekian namanya, itu hak dia untuk beramal dengan apa yang telah dipelajari. Orang lain pun ada cara dia juga, ada dia punya guru dia juga, ada madrasah dia juga. So tak boleh kita nak kata oh tak, saya punya cara je betul, cara orang lain salah. Tuan-tuan bayangkan begini ya, kita dalam dunia ni kan ada banyak universiti kan. Universiti yang terulung hari ini katanya Oxford, Cambridge, Harvard, Yale ya, dan sebagainya. Oh, ni semua universiti yang hebat-hebat. Boleh tak kalau ada graduate daripada letaklah Harvard, graduate Harvard beritahu kepada graduate Oxford, kata yang betul adalah kita yang paling betul sebab kita Harvard ni pasal, kamu ni Oxford tak begitu betul lah, tak begitu pandai sangat, kita lagi pandai. Boleh tak kita terima bahawa itulah kebenaran dia? Kan? Tak berlaku pun tuan-tuan sebenarnya, walaupun dia adalah penilaian ya, untuk mengatakan mereka lagi hebat dan sebagainya, tapi umumnya dunia akademik faham, tahu bahawa masing-masing universiti ni ada kelebihan masing-masing. So begitulah kita dalam Islam ni pun ada fahaman yang memang menjurus kepada cara tertentu, tapi akhirnya bawa kepada yang satu juga, kebenaran yang satu juga. Jadi janganlah kita bertelagah,
Jangan kita kata cara kita sahajalah mencintai Nabi ini sahaja cara dia. Tak ada cara lain. Kalau begitu, bagaimana kita nak menjawab dengan apa yang telah berlaku di zaman Nabi bersama sahabat-sahabat Nabi SAW itu ramai yang masing-masing tu beramal dengan apa yang mereka faham dan berbeza dengan sahabat lain. Itu hakikat dia berlaku. Tuan-tuan kalau nak tahu, sila baca sejarah, sejarah para sahabat. Jadi saya menyerulah kepada para pendengar, bila kita kata kita nak menjadi hamba Allah yang mentaati perintah dia dan juga menjadi pengikut Nabi SAW yang setia kepadanya, hendaklah kita berlapang dada dalam hal-hal yang memang terbuka luas. Bila Allah tidak mengharamkan kita untuk buat sesuatu perkara, maka dia kekal halal. Betul? Bila Allah tak larang kita buat apa-apa secara nas yang qat'i, nas yang qat'i maknanya nas yang absolut, yang yang pasti, maka dia adalah suatu perkara yang terbuka luas. Jangan kita pula bertindak untuk mengetatkan ataupun menyempitkan ruangan itu. Kalau Allah luaskan, kita jangan sempitkan. Bila Allah sempitkan, kita jangan luaskan. Begitu. Jadi saya kira ini yang perlu kita ambil pendekatan dalam kita beramal lah. Jangan kita sampai ke tahap bangga diri. Saya adalah pengikut Nabi yang setia, saya nak menjadi hamba Allah yang masuk syurga dengan selamatnya. Tapi kita terlepas pandang, kita pernah menghina orang lain dalam amalan dia, pernah memperkecilkan orang lain dalam mazhab dia contohnya. Ini adalah belitan iblis. Berhati-hati tuan-tuan tentang belitan iblis. Iblis ni dia licik. Dia boleh membawa kita ke, nauzubillah, Allah jauhkan, ke neraka dengan sangkaan kononnya kita dah cukup baik. Jadi jangan kita perangkap dengan belitan itu. Mintalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah tetapkan, teguhkan iman kita. Doa banyak-banyak seperti mana yang Nabi ajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu ya Allah. Ini penting. Jadi saya kira cukup untuk sesi kali ini. Jadi sekali lagi kita ingatkan ayat yang kita bacakan tadi adalah daripada surah Al-Anfal ayat ke-20 dan 21. Seruan Ar-Rahman yang ke-45. Jadi siapa yang nak ingin tahu lebih lanjut boleh baca tafsirnya. Silakan, tafsir hari ini banyak. Tafsir Melayu pun ada, Inggeris pun ada. Boleh kita ambil kesempatan kita duduk dalam rumah, kena digalakkan kita duduk rumah ni, ambillah kesempatan untuk membaca kitab-kitab agama yang bermanfaat. Kalau tak nak baca, boleh juga kita dengar ceramah-ceramah dalam wadah online yang ada, dan kita ambil ceramah-ceramah daripada asatizah yang kita kenal lah, yang ada tauliahnya lah supaya kita terpandu kepada kebenaran insya-Allah. Jadi saya cukup untuk sesi kali ini. Insya-Allah kalau ada masa lain untuk kita sambung seruan Ar-Rahman yang ke-46, insya-Allah kita akan bertemu pada waktu itu insya-Allah. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih atas pendengaran dan perhatian para hadirin sekalian. Semoga Allah kurniakan kita kesihatan, keafiatan dan keselamatan untuk semua manusia di dunia ini, insya-Allah, amin rabbal alamin. Supaya kita kembali sihat seperti biasa, kembalilah kita punya aktiviti seperti biasa, seperti sedia kali dahulu insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillahil insana fi khusr. Ya alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.